Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, hari ini kita akan sambung lagi bab 1, pengatur caraan. Kita akan pergi kepada topik 1.12 iaitu ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan. Okey, setelah kita memikirkan strategi untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan strategi tersebut, kita kena tengok 3 ciri penting yang terlibat dalam menyelesaikan misi menyelesaikan masalah. Okey, ciri-ciri penting yang pertama ialah kos. Okey, yang kedua ialah masa dan yang ketiga ialah sumber. Okey, jadi saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kos. Okey, kos ialah harga yang dibayar untuk memperoleh, mengeluarkan ataupun menyenggara sesuatu projek. Okey, jadi dia melibatkan penggunaan wang, masa, tenaga dan juga perbelanjaan. Okey, jadi kos ni ialah bukan hanya duit sajalah. Okey, dari segi masa, tenaga pekerja dan juga perbelanjaan yang terlibat, contohnya macam bil api, bil air dan sebagainya lah. Okey, perkara yang perlu diambil kira dalam kos ialah yang pertama, berapa kos projek. Okey, kita nak siapkan projek tu, kita kena tahu kos projek keseluruhannya berapa. Okey, kemudian adakah kos akan menambahkan produktiviti. Okey, sama ada kos yang besar, produktiviti projek akan lebih bagus atau sebaliknya lah. Okey, dan yang ketiga, bolehkah kos menyelesaikan masalah? Okey, sama ada kat sini maksudnya kalau ada kos yang duit yang lebih banyak, adakah sesuatu masalah dalam melaksanakan projek tu boleh diselesaikan dengan lebih baik. Okey, jadi itu 3 perkara yang perlu diambil kira mengenai kos. Okey, seterusnya dalam projek yang dilaksanakan, kalau projek tersebut dilaksanakan mengikut tempoh yang normal, jadi kos yang akan terlibat ialah kos yang normal lah, sebab dia mengikut masa dan yang diperuntukkan lah. Okey, tetapi kalau sesuatu projek tu perlu disiapkan dalam masa yang pendek, jadi usaha yang maksimum diperlukan. Jadi kat sini kos yang terlibat ialah kos siap masa cepat ataupun crashing cost lah. Okey, jadi sebenarnya dalam projek sebenarnya kita nak elakkan penggunaan kos siap masa cepat, tercepatnya ataupun crashing cost, sebab dia akan menyebabkan penggunaan kos yang lebih banyak lah. Jadi kat sini kat bawah ni kita boleh tengok crashing cost akan meningkat apabila tempoh masa projek menurun. Jadi kalau tempoh masa projek menaik, tempoh masa projek menurun, maksudnya projek perlu disiapkan dengan lebih cepat, crashing cost pun turut akan meningkat lah. Okey, jadi itu adalah jenis-jenis kos. Okey, selain daripada itu, ada 2 lagi jenis kos yang terlibat dalam projek. Yang pertama ialah kos langsung. Kos langsung tu ialah kos yang terlibat seperti gaji pekerja projek. Okey, kemudian kos yang seterusnya ialah kos tak langsung. Kos tak langsung yang contohnya ialah dia adalah aktiviti yang tidak terlibat secara langsung lah dengan projek, contohnya kos keselamatan ataupun bil-bil lah, bil api, bil air, telefon dan sebagainya lah. Okey, jadi itu adalah jenis-jenis kos. Okey, seterusnya ciri-ciri yang kedua ialah masa, time. Okey, dalam projek projek dia mesti siap dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, ini wajib mesti siap dalam masa yang ditetapkan ataupun kita panggil sebagai deadline. Okey, kos akan bertambah jika masa bertambah. Okey, sebab kita perlu bayar contohnya gaji pekerja lebih lama
ataupun penggunaan bil-bil lebih lama, sewa bangunan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya keperluan projek menentukan masa yang diperlukan. Okey, contohnya bilangan pekerja. Jadi untuk projek yang lebih singkat, bilangan pekerja mungkin lebih sedikit lah. Kalau projek yang lebih lama, kita memerlukan pekerja yang lebih ramai dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey, dalam pengurusan masa macam kita seorang pelajar kan, kita perlukan satu jadual perancangan, jadual belajar. Sama juga dengan membuat projek. Okey, untuk membuat projek, kita ada satu jadual perancangan yang kita panggil sebagai catagan. Mungkin kamu pernah dengar jenis jadual ini, jadual yang kita panggil sebagai catagan. Okey, dalam jadual ini kita akan dapat melihat perkembangan semua aktiviti projek yang dipaparkan mengikut tempoh masa. Okey, ada catagan yang dalam masa bulan, ada yang hari, tahun dan sebagainya. Okey, kenapa kita perlukan catagan? Catagan kita akan dapat maklumat secara langsung. Contohnya senarai aktiviti projek yang terlibat. Okey, bila setiap aktiviti bermula dan berakhir. Okey, kemudian tempoh masa setiap aktiviti. Okey, dan sama ada aktiviti yang bertindih lah, yang pada satu masa yang sama. Okey, jadi itu adalah catagan dan contoh catagan. Okey, ini adalah contoh catagan lah. Biasanya dia dalam bentuk jadual seperti ini. Okey, di bahagian program ni kita akan tuliskan aktiviti-aktiviti yang terlibat. Contohnya aktiviti pertama, perbincangan. Okey, aktiviti kedua, mereka bentuk. Okey, aktiviti yang ketiga, pengaturcaraan. Keempat, pengujian dan sebagainya lah. Okey, sampailah projek itu siap. Okey, kemudian kolom yang seterusnya, ini adalah kolom mengikut masa lah. Masa pelaksanaan projek. Sama ada dalam bulan, Januari, Februari ni bulan lah, hari dan sebagainya lah. Okey, kemudian dalam petak-petak ni yang dilorekkan ni ialah masa projek dijalankan lah. Contohnya yang nombor 1 tadi, aktivitinya ialah perbincangan. Okey, perbincangan kita akan jalankan pada bulan Januari. Jadi kita akan lorekkan bulan Januari. Jadi selain daripada menunjukkan jangka masa projek, lorekan ni penting untuk kita melihat sama ada aktiviti yang bertindih lah. Contohnya aktiviti yang ke-6 dan yang ke-7 ni masanya bertindih. Okey, dan 8 pun dia bertindih. Jadi itu antara ciri-ciri pada catagan untuk melihat masa pelaksanaan projek. Okey, seterusnya ciri-ciri yang ketiga ialah sumber. Okey, apa maksud sumber? Okey, maksud sumber ialah satu stok, stok bahan lah, sama ada dalam bentuk wang, bahan mentah, staf ataupun pekerja dan aset lain yang boleh digunakan dalam organisasi supaya dapat berfungsi dengan efektif. Okey, jadi untuk melaksanakan projek kita mesti ada bahan-bahan lah. Contohnya kalau kita nak masak, kita mesti ada bahan-bahan masak. Kalau tak, lauk kita tak jadi, betul? Okey? Jadi itu adalah sumber ataupun bahan. Okey, sumber boleh digunakan untuk menjana hasil atau perkhidmatan. Alright? Okey, sumber dia boleh terdiri daripada bentuk yang pertama keuangan, duit. Okey, kemudian sumber manusia. Sumber manusia ni ialah pekerja lah. Okey, dan juga sumber teknologi, contohnya mesin, komputer, handphone, internet dan sebagainya lah. Jadi ada 3 jenis sumber yang terlibat lah. Okey, kita akan tengok soalan-soalan yang terlibat.